Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lamu wa la a'lam, innaka antal 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipanjangkan umur sehingga kita dapat bertemu dengan tahun baru Hijrah. Kemudian dapat lagi kita menyambung pengajian sifat 20 untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala setelah kita terpisah hampir 5 bulan lamanya kita tidak bertemu. Dan yakinlah bahawa setiap yang berlaku itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sabar dan redha, kerana telah pun disebutkan di mana sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala telah mencipta qalam terlebih dahulu. Lalu Allah berfirman kepada qalam, uktub ma kana wa ma yakunu bila yaumal qiyamah. Tuliskan sesuatu yang berlaku sehingga hari kiamat. Maksudnya segala yang berlaku, yang telah berlaku dan yang akan berlaku, semuanya di dalam ilmunya Allah Ta'ala secara tafsil, secara terperinci. Maka itulah apabila berlaku sesuatu itu hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah lah yang menentukan setiap apa yang telah dikehendakinya mengikut kudrat ataupun iradat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan al-qudratul wal iradah wal muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Artinya apa dia? Kudrat artinya kuasa dan iradat artinya berkehendak yang takluk keduanya kepada segala mungkin. Segalanya telah pun ditentukan oleh Allah SWT, sama ada perkara yang kita sukai ataupun tidak kita sukai, semua itu mengandungi hikmah. Walaupun kita melihat perkara itu tidak baik, terkurung di rumah, kan, berapa lama duduk kat rumah, maka tak boleh untuk kita menyalahkan kepada Allah SWT, kerana Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Inilah akidah, kerana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, dan kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam norma yang baru. Hendaklah kita patuh dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, kerana ini juga disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, kepada ulil amri juga taat, pemimpin dari kalangan kamu. Maka telah ditetapkan oleh pemimpin kita, hendaklah kita pakai mask, hendaklah bawa sejadah, hendaklah jaga penjarakan 1 meter dan sebagainya. Itu wajib untuk kita mematuhinya, wajib. Kadang-kadang orang ni dia langgar,
Dia langgar seorang punya pasal, habis dah. Habis terbabit orang lain. Macam siwa ganggar kan. Seorang punya pasal, orang lain pun terbabit. Itu sebab kita wajib patuh. Dan orang yang melanggar perintah itu hukumnya berdosa besar. Kerana kaedah usul fiqh menyebutkan dar'ul mafasida muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan perkara yang membawa kerosakan adalah lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Walaupun ditutup masjid, tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh sembahyang tarawih, tak boleh sembahyang raya Aidilfitri dan sebagainya, tetapi itu ada kebaikan di sisi kita untuk menjaga daripada mendatangkan mudarat. Baik, kita sambung kepada pengajian sifat 20. Tak tahu dah muka surat berapa dah, lama warna tinggal 126. Lama dah tinggal 4 bulan 5 bulan. Macam-macam yang berlaku. Allahu Rabbi. Begitu juga yang berlaku kepada keluarga saya pun ada juga berlaku. Kita kena sabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 126. Perbuatan yang tu kah? Yang mana? 127 dalil naqli. Dalil naqli tentang bezanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim. Allah Subhanahu Wa Taala itu bukannya baharu, kita ini baharu. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha gagah, adapun kita maha lemah. Baru hantar corona dah, pensan kita dah. Itu hebatnya Allah SWT. Itu baru dia hantar satu saja makhluk yang kita namakan sebagai corona. Itu pun dah menggelabah dah kita. Macam mana kalau Allah hantar yang lebih lagi. Jadi inilah dalil naqli yang menunjukkan bahawa mukhalafatahu lil hawadis, iaitu tidaklah sama Allah SWT itu dengan makhluknya. Lagi satu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga satu. Baik. Ubay bin Ka'ab menyebutkan annal musyrikina qalu li Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang musyrik meminta kepada Rasulullah, ansur lana rabbaka fa anzalallah. Sifatkan Tuhanmu kepada kami. Sifatkan Tuhanmu kepada kami. Dia nak tengok macam mana. Ada pun Tuhan orang-orang yang kafir dan sebagainya, macam-macam cara kan disifatkannya. Ada yang perut buncit, kepala botak, ada yang berjanggut dan sebagainya, ada yang banyak tangannya. Dia ingatkan macam tu Allah tu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah tauhid tuan-tuan. Rajin-rajin baca. Barang siapa yang membacanya sekali, seumpama dia membaca 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali khatam. Jangan tinggalkan. Baca 10 kali, maka akan dibina satu mahligai di dalam syurga. Kalau nak murah rezeki sebelum masuk rumah, baca qul huwallahu ahad. Ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat yang kehidupannya susah. Rasulullah kata, kalau nak masuk rumah, bagi salam terlebih dahulu. Ada orang tak ada orang, bagi salam. Kemudian bersalawat ke atas aku, kemudian membaca sekali saja qul huwallahu ahad. Rezeki akan datang tanpa disangka-sangka. Hari ini rajin baca surah Qul ni. Qul hu orang panggil surah Qul hu. Qul huwallahu ahad. Rajin-rajin bacalah. Maka katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang esa. Allah tempat meminta. Allahu samad. Allah lah tempat kita berhajat. Allah tidak berhajat kepada kita, tetapi kitalah yang berhajat kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah tempat kita mengadu, tempat kita meminta dan sebagainya. Baik. Ijma' umat telah ijma' mengatakan bahawa Allah tidak serupa dengan segala makhluk. Baik zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatan tidak sama dengan makhluknya. Walaupun ada di antara mereka itu
yang salah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar di dalam Al-Quran yang menunjukkan keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tetapi orang-orang begini dia tidak memahami tentang satu ilmu, iaitu tafwid dan takwil. Tafwid apa dia? Menyerahkan bulat-bulat kepada Allah pengertiannya tanpa kita mengetahuinya, sampai kepada ayat mutasyabihat wallahu alam, kami tidak tahu tentang pengertiannya. Ataupun datang ulama khalaf, ulama selepas daripada 300 hijrah, nak tak nak mereka terpaksa takbil juga untuk memberi faham kepada umat ini. Seumpama ayat-ayat yang mengandungi fitnah pada akhir zaman ini, seumpama Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman istiwa di atas arasy. Maka dikatakan oleh orang-orang ahli bid'ah bahawa Allah itu bertempat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan kepada tempat. Allah itu tidak memerlukan kepada tempat. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain. Maka ini kita hindari perkara-perkara begini kerana ini berkaitan akidah. Kalau rosak akidah, rosaklah amal yang lain. Baik. Dalil akli, iaitu dalil burhan, mengikut akal. Kita juga menggunakan akal untuk memikirkannya. Bukankah kita diberi akal oleh Allah? Jika Allah Ta'ala serupa dengan sesuatu yang baharu makhluk, tentulah Allah Ta'ala juga akan baharu makhluk. Sama jugalah macam makhluk. Kalau macam tu tidak ada bezanya. Kalau Allah bertempat, kita juga bertempat, maka tidak ada beza. Maka untuk menghindarkan perkara begini, itulah kita mengaji akidah. Kita mengaji akidah agar selamat kita daripada kesyirikan ataupun menyerupakan Allah Subhanahu taala dengan makhluknya. Itu sebab kita dituntut untuk mengikut majoriti ulama yang berpegang kepada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dengan kaedah ilmu sifat 20 ini. La tajmi'u ummati 'ala dhalal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat aku tidak berhimpun di dalam kesesatan. Alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu bersama golongan yang terbesar. Golongan yang terbesar Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dunia ini, kebanyakan mereka itu bertauhid dengan mengikut kaedah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau bawa kepada fahaman-fahaman tashbih, fahaman tajsim, maka itu akan merosakkan akidah. Kerana di dalam kitab Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin Al-Hafiz Muqtada Az-Zabidi menyebutkan iza utlika al-sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jika diitlaqkan, digunakan lafaz as-sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan mereka ialah golongan Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqtiraqanna ummati ala salasin wa sab'in firqah. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, kata Rasulullah, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Wahidun fil jannah, satu masuk ke dalam syurga. Wasinnati wasab'una finnar, adapun 72 golongan lagi akan masuk ke dalam neraka. 72 golongan. Maka ditanya oleh sahabat, qila ya Rasulullah man hum, siapa yang satu tu? Maka Rasulullah mengatakan al-jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu sebab berhati-hati kita, kerana hari ini ramai orang mendakwa dia juga ahli sunnah wal jamaah, sedangkan dia terkeluar daripada lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Seumpama golongan-golongan tashbih, tajsim, ataupun golongan-golongan Syiah dan sebagainya yang menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Baik. Ia adalah mustahil kerana dengan sifat qidam dan baqa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, sedia ada
tidak ada permulaannya. Adapun kita ada tarikh lahir kita, ada permulaan kita. Dan kita pula bukannya baqa. Allah SWT itu tidak binasa, kita binasa. Berapa ramai dah. Waktu PKP dulu berapa ramai yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ulama-ulama kita. Kita merasa sedih juga kehilangan para ulama kita pada 15 Ramadan. Kita dikejutkan dengan perginya salah seorang guru yang sangat tawadhu, iaitu almarhum Allah yarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus rahimahullah taala. 15 Ramadan perginya. Allahu Rabbi. Baru-baru ni seorang lagi ulama daripada Indonesia yang kami mengambil ilmu juga daripada dia, iaitu almarhum Syekh Husni Ginting rahimahullah taala, salah seorang ulama hadis. Subhanallah. Dan juga ramai lagi ulama-ulama yang dijemput di Tarim, begitu ramai. Begitu juga orang-orang yang lain, begitu ramai yang kena pandemik dan sebagainya dijemput oleh Allah SWT, menunjukkan bahawa kita itu bukan baqa. Kita ada akhirnya, kita ada expire-nya. Satu hari ni kita di atas, satu hari besok kita di bawah. Hari ni kita berjalan di atas bumi, sampai waktu dan ketikanya kita duduk di bawah perut bumi, dipijak-pijak oleh orang. Taklah hebat sangat kita. Macam mana kita katakan kita hebat? Hebat dengan pangkat, dengan jawatan, dengan kedudukan? Tak. Wallahu Rabbi. Apabila sampai waktunya masuk bawah tanah, orang pijak-pijak, orang cangkul-cangkul kita. Allahu Rabbi. Itu sebab kita hidup atas muka bumi ini, kita janganlah sombong, janganlah takbur, janganlah kita itu riak dan sebagainya, bahawa kita itu lemah. Man arafa nafsuhu arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenallah kepada Allah. Kenal bahawa kita lemah, bahawa kita berkehendak kepada Allah. Kenal bahawa setiap sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hari ni kita sihat, satu hari kita sakit. Hari ni kita segar bugar, satu hari kita terduduk, terlantar dan sebagainya. Tak kira lah umur macam mana sekalipun, tuan-tuan dan puan. Allahu Rabbi. Baik. Kesimpulan setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit, iaitu telah tetap dan nyata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat mukhalafatahu lil hawadis, iaitu Allah Taala sama sekali tidak serupa dengan segala yang baru makhluk, melalui dalil naqli, nas dan juga akli, akal, maka mustahillah sifat mufatsadah lil hawadis, iaitu serupa dengan segala yang baru makhluk atasnya. Tak sama. Orang mengatakan, orang-orang ahli bid'ah, ahli-ahli bid'ah yang berfahaman tasbih dan juga tajsim, mengatakan Allah juga bertangan, tapi tangan tak sama macam tangan manusia. Allah Rabbi. Allah ada kaki, tapi kaki tak sama macam kaki manusia. Kaki kambing pun tak sama macam kaki orang, tuan-tuan. Kaki unta pun tak sama. Jadi berhati-hati orang-orang begini, dan mengatakan bahawa Allah SWT itu turun naik, sepertiga malam Allah turun, nanti naik balik. Kerana memahami ayat-ayat mutasyabihat dan juga hadis-hadis secara literal, secara zahir. Seumpama yanzilu rabbana kullu yawmin ila sama'i dunya, setiap hari Tuhan turun ke langit dunia, dikata Allah itu turun. Maka ditakwilkan oleh para ulama yang turun ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yadullahi fawqa aydihim, yad Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka ditakwilkan oleh para ulama, tangan itu menunjukkan kekuasaan Allah, kuasa Allah. Selangor ini bawah tangan siapa? Bawah tangan Pakatan Rakyat. Masih lagi Pakatan Rakyat kan? Adapun yang lain di bawah tangan PN, Perikatan Nasional. Apakah dia tangan? Tak. Rahsia engkau dalam tangan aku, dia kata macam tu. Macam tu. Kita kena faham tentang perkara-perkara begini agar kita tidak menyamakan Allah SWT dengan makhluk
yang boleh menyebabkan kepada kekufuran dan kesyirikan dan sebagainya, yang akhirnya terkeluar daripada lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang begini dia pakai juga nama ahli sunnah wal jamaah untuk membawa kekeliruan kepada masyarakat. Sebab orang-orang begini dia mentafsirkan ayat dengan melalui akalnya. Tak boleh kita mentafsirkan sesuatu ayat melalui akal. Man taqallama fil Qur'an di barayati fa asaba faqad akhta'a. Sesiapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan akal, dia main agak-agak ya, lalu kebetulan hasil penafsirannya adalah betul, ia tetap salah. Tetap salah. Nak menafsirkan Al-Quran ni kena ada ilmu. Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adu minan nar. Sesiapa mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, kata Rasulullah, maka dia menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Allah takut kita. Orang pada hari ini menggunakan Al-Quran dan sebagainya, ilmunya tak ada. Ilmu alat, bahasa Arab pun lintang bukang. Macam mana nak mentafsirkan Al-Quran dan memahami Al-Quran dan sebagainya? Kita jangan katakan bahasa Arab, baca pun merangkak, ada di antara baca merangkak, baris bawah baca atas, baru depan baca bawah, macam-macam kan. Tiba-tiba nak bercakap tentang Al-Quran, jangan sekali-kali. Maka apabila kita sampai kepada itu, serahkan kepada mufassir hadis, serahkan pada muhadis yang betul-betul, bukan muhadis sijil ya, tapi orang yang betul-betul mengaji hadis melalui guru-guru bersanad dan sebagainya. Kalau setakat sijil dia ada PhD dia tak jadi. Ramai macam tu. Baik. Faedah kebaikan memahami sifat mukhalafatahu ta'ala lil hawadis. Orang yang memahami sifat mukhalafatahu ta'ala lil hawadis dengan benar akan selamat daripada dua fitnah, iaitu fitnah di dunia berupa Dajjal dan fitnah di akhirat. Apabila disebut Dajjal, ialah Dajjal ni seorang pemuda, tidak berjanggut dan tidak bermisai. Ada description dia tentang Dajjal ni. Buta mata sebelah kiri, seolah-olah mata kiri itu tidak ada. Kiri dia buta, macam tak ada lah. Mata sebelah kanan bercampur dengan darah dan ditutupi dengan kulit yang tebal. Dilihat oleh baginda Nabi SAW Dajjal. Di antara kedua-dua matanya tertulis kafara, kafir. Orang yang mengaji akidah besok datang Dajjal dia tahu lah. Ada tulis. Orang yang ikut acuan orang-orang kafir dia tak tahu lah. Dia akan ikut Dajjal ni. Orang yang beriman sama ada boleh membaca atau tidak dapat membaca tulisan itu. Orang yang beriman, maksud beriman ini iaitu orang ada kalimah syahadah di dalam benak hati je, tu beriman tu. Kafara, kafir. Tubuhnya gemuk, tingginya 80 hasta. Lebar antara kedua-dua bahunya 30 hasta. Lebar dahinya 2 hasta. Tu dia Dajjal. Sekarang ni telah pun dipatri dengan besi tembaga oleh Zulkarnain. Kalau kita baca surah Al-Kahfi kan, ada. Dan khabarnya ketika Rasulullah SAW satu hari masuk dalam rumah, Rasulullah mengatakan kepada isterinya bahawa dinding yang membentengi Dajjal itu dah besar ni dah. Dah besar tu. Sekarang bertambah besar. Makin lama makin nak keluar. Lautan pun dah kering dah. Lebar antara kedua-dua bahunya 30 hasta. Lebar dahinya 2 hasta. Terdapat tanduk yang pecah di kepalanya. Dan dari situlah ular-ular akan keluar. Rambutnya seperti ranting-ranting pokok dan salah satu tangannya lebih panjang dari yang lain. Itu ciri-ciri Dajjal kalau nak kenal. Dajjal. Kemudiannya fitnah di akhirat. Fitnah di akhirat ini itu sebab kita minta berlindung daripada fitnah Dajjal. Banyak-banyaklah kita membaca surah Al-Kahfi. Macam hari ni kan, hari Jumaat kita dituntut untuk membaca surah Al-Kahfi.
baca 10 ayat surah Al-Kahfi pun jadilah untuk menghindarkan diri kita daripada diganggu oleh Dajjal dan sebagainya. Baik, kita tengok tadi apabila kita memahami tentang mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sesuatu pun yang serupa dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dan paling terang dalam mentanzihkan Allah, iaitu mensucikan Allah, kerana ia memberi kefahaman dalam menolak penyerupaan sesuatu pun dengan Allah. Laisa di sini membawa makna menafikan laisa ataupun menolak. Laisa kamislihi, ka dalam kamislihi menyerupai tambahan zaidah yang membawa maksud penegasan taukid. Lafaz syait pula berbentuk nakirah, iaitu setiap benda yang umum pada jenisnya. Allah tidak mentakyidkan, iaitu mengkhususkan, menolak al-syib serupa dengannya dengan jenis sesuatu tertentu daripada jenis-jenis al-hadisah makhluk-makhluknya. Allah menafikan. Allah sendiri menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana mungkin Allah SWT serupa dengan makhluknya. Allah yang mencipta makhluk. Kita buat komputer rupa kita, kita buat sesuatu pun tak rupa kita. Macam tu lah. Apatah lagi Allah SWT tidak akan mencipta sesuatu menyerupai dirinya. Oleh itu penafian kepada lafaz syai'un dalam ayat ini membawa kepada makna menafikan secara umum dan secara keseluruhan apa bentuk penyerupaan sekalipun dengan Allah Ta'ala. Tak boleh dikatakan Allah itu bertangan tapi tak serupa macam manusia. Maksudnya Allah bertangan juga kalau macam tu, berkaki juga kalau dikatakan Allah itu berkaki tapi tak serupa macam manusia. Itu juga satu daripada penyelewengan akidah pada akhir zaman ini. Maka dengan itu kita menafikan. Tak boleh kita mengatakan Allah itu ataupun bertanya tentang Allah dan sebagainya, Allah di mana dan sebagainya. Tak boleh. Di samping itu hendaklah diketahui sehebat mana ilmu yang ada pada manusia, bahkan malaikat sekalipun tidak akan dapat memahami hakikat sebenar Allah Ta'ala. Orang yang tidak memahami hakikat Allah Ta'ala itulah orang yang berakidah, orang yang selamat. Mana mungkin untuk kita mengenal Allah SWT dengan secara betul-betulnya. Itu sebab Allah menyebutkan wala taqma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Kita tak tahu. Tak tahu kita, banyak kita tak tahu. Banyak perkara yang kita tidak mengerti, apatah lagi nak memahami tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita tak tahu apa hikmah di sebalik apa yang Allah telah jadikan kepada kita tentang pandemik ni. Kita tak tahu. Semua ada hikmah di sebaliknya. Memang banyak hikmahnya tuan-tuan. Orang yang tak pernah jadi imam tiba-tiba jadi imam kat rumah. Tuan imam kan? Tiba-tiba baca kutubah kat rumah. Sebelah lama ni tak pernah baca kutubah, tiba-tiba pegang tongkat baca kutubah hari raya kat rumah. Selama ni tak berkumpul satu keluarga, dapat berkumpul satu keluarga. Banyak hikmahnya. Banyak hikmah-hikmah kebaikan-kebaikan yang berlaku di dalam setiap musibah ataupun satu ujian yang Allah turunkan kepada kita. Ingatlah, kalau Allah SWT turunkan ujian, tanda Allah kasih kepada kita, tanda Allah SWT menyayangi kita. Allah nak bagi kepada kita untuk memikirkan tentang perkara itu dan mengesakan dan menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita itu teramatlah lemah sebagai manusia yang tidak ada apa-apa ada pada kita. Tak ada apa pun milik kita kan. Allahu Rabbi. Itu sebab habis kuasa-kuasa besar pun habis kan. Mereka habis, Itali habis.
Yang nak sombong-sombong dengan Allah ni apa pasal? Habis hancur. Kita alhamdulillah masih lagi. Yang dulu gaji besar je gaji kecil dah. Dulu kerja hebat dah tak ada kerja dah. Ramai. Hotel-hotel yang dulu jadi pusat-pusat maksiat dah tutup dah. Banyak. Habis semua. Nak kata apa? Ketentuan daripada Allah SWT. Jadi kembalilah kita kepada Allah SWT merintih kita. Itu sebab apabila berlaku itu, banyak masjid-masjid surau-surau dia buat zikir munajat. Sebelum ni tak ada pun zikir munajat. Tiba-tiba dah buat zikir munajat kan. Walaupun 3 orang sekalipun dalam masjid, dalam surau, berzikir dia Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berzikir minta kepada Allah SWT, merintih. Allah suka mendengar kita merintih. Allah suka kita mengadu kepadanya. Itu sebab Allah datangkan ujian. Saya pun diuji oleh Allah SWT dengan kemalangan anak. Tak apalah, kita merintih, kita cari balik kepada Allah SWT. Itu merupakan satu ujian daripada Allah yang nak tengok macam mana kita menyinggapi ujian tersebut. Sabar je lah, redalah. Kalau dia nak ambil sekalipun bukan milik kita, milik dia. Dia bagi pinjam sekejap ya kan. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Anak tu Allah punya, dia bagi pinjam ya. Tak ada pun milik kita. Kau dia lah, dia nak ambil. Dia nak ambil nikmat, dia nak tarik nikmat satu persatu. Itu sebab nikmat daripada Allah SWT ini hendaklah kita mensyukurinya. Dan Allah boleh tarik satu-satu nikmat. Daripada sehat boleh jadi sakit. Macam-macam lah. Itu sebab sementara sehat inilah kita nak melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kalau dah tak sakit, dah sakit, macam mana nak buat taat? Tak mampu lagi dah. Sementara sehat inilah datanglah surau, datang mengaji. Kalau dah sakit, macam mana nak mengaji? Dah tak boleh nak mengaji lagi dah. Dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Allahu Rabbi. Beruntunglah kita masih lagi sehat kan. Kalau tak sehat, habis lah. Tanda sehat tu ukur lah. Daripada suhu tadi tu ditembak pun. Orang tanya saya, Ustaz sehat ke Ustaz? Saya kata 36.6. Saya kata, dia kata apa benda tu? Tu tanda sehat lah tu. Kalau atas pada tu tak sehat. Tu tanda sehat lah tu kan. Boleh pergi sembahyang Jumaat. Kalau lebih pada tu tak boleh masuk masjid. Masuk surau pun tak boleh. Tu sebab kita kena jaga juga surau-surau kita ni tuan-tuan. Orang yang tak nak tembak tu jangan bagi dia masuk. Dia nak marah lah. Kena jaga. Besok habis merebak satu surau besok, mampu kita kena saring so. Dah kena berkurung 4 balai hari. Tak sanggup dia dah. Kena nazir, EJK kena tegas dah, jaga. Jangan sebarang orang masuk. Kena tengok juga, cek suhu. Tulis IC. Jangan main tipu. Ada juga orang yang masuk masjid tapi tipu. Tak boleh juga. Nama tipu, nombor telefon tipu. Tapi masuk masjid. Apa orang macam ni? Nama tipu, nombor telefon pun tipu. Tak boleh lah. Biar kita betul-betul nak menunjukkan kejujuran kita. Orang lain tak tahu, Allah tahu. Tapi dia, keberadaan Allah tak ada pada diri dia. Bila tak ada keberadaan Allah SWT kepada diri dia, maka dia melakukan perkara-perkara itu di rumah Allah pun dia tak kisah. Nak menipu. Allahu Rabbi. Itu yang Allah bila uji kita nak tengok macam mana kita menyikapi satu-satu ujian. Kalau tak boleh sembahyang Jumaat, tak apalah. Tak berdosa. Macam dalam Selangor kan, telah difatwakan bahawa orang yang tak dapat keizinan, tak dapat jemputan, main zuhur sudahlah. Ini pergilah buat cara lain pula. Tak boleh, salah. Berlaku tuan-tuan. Sini saya tak tahu lah. Tempat saya berlaku. Dia tak boleh dah masuk dah kan, dah cukup. Kota dia dah cukup. 1/3 keluasan masjid yang dalam sebelum tu. Dapatlah 87 orang. Setelah dipilih dan sebagainya. Dan hendaklah datang awal. Datang lambat.
Tak boleh masuk dia marah. Bila tak dapat dia semayang luar pagar dekat tepi flat rumah saya pun dia semayang. Allahu Akbar. Macam mana tu hukum ke sah tak sah? Tak sah lah. Sebab ada penghadang, terhalang, tertutup, terkunci lagi. Mana boleh. Dia syarat-syarat berjamaah itu, dia mesti dia boleh ada ruang, dia boleh jalan pada imam tu, tidak ada halangan. Masalah putus saf itu lain. Itu masalah fadilat. Tetapi apabila ada halangan, tertutup, tak boleh dia sampai kepada imam, maka tak sah. Wajib dia qada sembahyang zuhur. Itu sebab orang suruh, kalau tak boleh sembahyang zuhur kat rumah, dia nak juga sembahyang Jumaat. Allahu Rabbi. Ini masalah yang menyebabkan perkara-perkara inilah yang orang yang mementingkan diri sendiri. Jangan pentingkan diri sendiri. Kita tengok betapa susahnya orang-orang yang bertugas, frontliner kita. Tuan imam kita pun 14 hari kena retirin. Tuan imam kita, bukan imam ni, imam seorang gitu, 14 hari duduk Sungai Buloh khabar. Saya dapat mesej tu, saya dah takut dah. Waktu saya mengajar tu dia ada, matilah ni, saya silap kita pengguna saring kena duduk juga 14 hari. Allah Rabbi, dengan main. Itu sebab benda ni jangan kita pentingkan diri. Kita kena juga memikirkan tentang orang lain. Kalau kita tak sihat, jangan datang, duduklah rumah. Itu kaedahnya telah ditetapkan. Jangan pentingkan diri. Di rumah boleh tak boleh sembahyang? Kau boleh sembahyang. Berjemaah di rumah boleh tak? Boleh. Dah tak sihat kan? Sembahyanglah di rumah dan sebagainya. Kalau sihat, silakan datang dan sebagainya. Itu sebab ketentuan itu hendaklah kita wajib patuh kepada ulil amri. Jangan kita main-main perkara ini. Hari ini dengarnya Titi Wangsa pula datang, kluster baru lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Satu restoran, tak tahu restoran mana. Tak lama masuk mai bab pula kat sini. Dah balik, berkurung balik. Allahu Rabbi. Jangan main-main. Perkara ni kita kena tegaslah benda ni. Jangan bagi masuk orang luar yang tidak menjaga dan sebagainya. Baik. Allahu Rabbi. Baik. Kemudiannya tanbih, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan surah tauhid. Surah tauhid ni apa dia? Surah yang menunjukkan tauhidnya seseorang itu apabila orang-orang kafir musyrik suruh Rasulullah sifatkan tentang Allah, turun surah ini. Katakanlah Allah itu esa, Allah tempat berhajat semua makhluk. Allah itu tak beranak, tidak diperanakkan, dan Allah tak serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebab setiap sesuatu itu sebagaimana Allah menyebutkan, wala tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu yang berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tak ada pilihan kita. Apa Allah bagi, tidaklah kita berkehendak. Kita nak ke PKP? Tak nak. PKPD lagi teruk, dibubuh kawat duri semua. Itu lagi pula, lagi parah PKPD kan. Kawat duri dibubuhnya. Kita tak nak. Tapi kita tak ada pilihan. Ketentuan daripada Allah SWT telah menetapkan sedemikian. Kena jaga. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar menafikan 3 perkara yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, iaitu yang pertama, tidak ada matsil. Apa itu matsil? Matsil iaitu seperti atau yang betul-betul sama semua sifatnya selain daripada Allah Ta'ala. Seperti iras-iras, tak boleh. Ataupun tidak ada syabih, iaitu serupa atau sama dengan selainnya walaupun hanya satu sifat. Tidak ada satu sifat pun yang sama dengan Allah SWT. Kemudiannya tidak ada nazir, iaitu sama dengan selainnya daripada banyak sifat dengannya. Baik. Perkataan yang menunjukkan tanzih, iaitu menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala.
Selalu kita mendengar selepas nama Allah disebut Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang bagi salaman Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, ataupun disebut Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla, ataupun Jalalahu. Jalaluhu. Jalaluhu. Jalla Jalaluhu. Ataupun Jala wa'ula. Atau menjala sana'uhu. Jala sana'u dan lain-lain. Semuanya termasuk dalam fi'il an-tanzih. Fi'lu tanzih iaitu fi'il atau perbuatan menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Masuk isyak dah. Masuk isyak dah. Isyak berapa masuk? Berapa minit deh? 8.35 dekat nak masuk ke? Minit setengah. Nah, itulah di antara yang kita fahami tentang Allah tidak menyerupai makhluknya. Jadi cukuplah sekadar itu. Jadi kuliah pun memang sampai isyak sekarang ni mana-mana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang menyumbang kepada keluarga kami, anak kami Kemalangan pada 8/4 itu hari ketika nak pergi kerja naik motor dengan kereta, dan telah dibedah kepalanya di HKL, dikeluarkan tumpung kepalanya, dan 2 hari lepas dipindahkan ke Hospital Ampang. Sampai sekarang masih lagi belum sedar. Mungkin nak operate pula mata sebelah kiri sebab mata kiri itu dah rosak, dan ditembuk lehernya untuk pernafasan dan sebagainya. Jadi banyaklah perkara-perkara yang berlaku tu. Kemudian kita akan bawa balik ke rumah pula, nak rawat di rumah. Jadi di rumah tu kita dah siapkan katil, bed hospital, mesin sedut kahak, dan kita terpaksa juga cari home nursing, iaitu orang yang menjaga dia, sebab dia kena bagi makan dengan susu. Dia tak boleh makan lain, cuma melalui tiup susu 4 jam setiap hari, dan nak sedut kahak dia, kemudian nak tukar pampers dia. Itulah mungkin makan masa yang lama lah untuk dia pulih balik tu, ingatannya dan sebagainya. Jadi saya mohonkan doa daripada tuan-tuan lah untuk anak saya Muhammad Azirul Afiq, yang tuan-tuan mungkin kenal dah, yang badan besar-besar, badan gemuk-gemuk tu, selalu baca qasidah, selalu baca maulid dan sebagainya. Moga-moga dengan doa tuan-tuan itu akan memberi kesembuhan kepada dia. Dan saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas sumbangan keprihatinan tuan-tuan terhadap apa yang berlaku kepada keluarga kami. Moga-moga Allah SWT sajalah yang membalas kebaikan yang tuan-tuan bagi kepada kami. Moga-moga itu akan menjadi saham bagi tuan-tuan di akhirat nanti. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.